Okay, kalau bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat tiga iskal kan. Satu iskal terdiri daripada tiga kan. Satu dia Allah, dia Ibnullah, dia Ruhul Qudus. Kan? Betul tak? Mula-mula sekali keterangan tentang Isa tu. So disebut tentang apa tu? Tentang akidah dia kan. Akidah mereka mengatakan Allah tu terdiri daripada tiga unsur kan. Isa tu ada tiga unsur. So ini kritikan kepada yang pertama. Yang mengatakan tentang Ibnu. Iskal yang pertama ni Ibnu, lafaz Ibnu. So dah diterangkan makna Ibnu ni mungkin makna dia al-mahbub, al-muqarrab, al-mujtaba kan. Kemudian yang kedua, jawabul iskal tsani. Iskal tsani mana? Saya tak ada yang satu dia kata Tuhan tu ialah Abu kan, allazi yahtadu makanata mabda'al alam. Ayah yang merupakan mabda' alam yang pertama kan. Yang kedua Ibnu. So yang ketiga Aknun, Ruhul Qudus. So yang ni dia jawab iskal yang pertama tentang Tuhan tersendiri kan. Jawabul iskal awal ala taqdir sihhatul usul injil wa annahu laysa fihi ta'rif anna lafzal ilm fil ahli qadim kana musta'mala bi ma'na al-mahbub wal muqarrab wal mujtaba kama yadullu ala kathir qara'in fil injil. So yang kedua kemungkinan juga boleh secara hikayat. Maksudnya kalau seorang utusan kata inna fatahna tu bukan dia sendiri bercakap bagi pihak dia, tapi dia bercakap bagi pihak raja kan. So kalau Isa dia bercakap kata aku, kalau dia kata Abu, dia bercakap bagi pihak Tuhan, bukan daripada pihak dia. Wal jawab tsani annahu yuhtamal an yakuna al-wahyi ila Isa an tariqi istibah al-ma'ani. Boleh jadi juga Isa bila dia bercakap tu, dia disebut dia seolah-olah macam kita kata apa tu, hadis kursi kan. Rasulullah bercakap tu, dia cakap bagi pihak Allah SWT kan. Hadis kursi. So dia kata macam itulah, macam wahyu tu dia intibak mana melekat pada, diberi letak pada hati Isa alaihissalam. So, intibak di bawah tu kan, intibak mana? Intibak buat kau wudu pula. So mutawik kepada taba'ah. Taba'ah mana kita print kan. So kita print mana melekat lah betul print.
So mana letakkan di dada Nabi Isa sehingga dia boleh menyebut benda. Campak dan melekat. Itulah. Macam pring kan? Tak. Tahu tak mutawik ni apa? Mutawik. Lafaz mutawik. Mutawi'un. Mutawak. Dia menerima kesan. Ini lafaz untuk ilmu saraf. Kalau muta'addi, yang menerima kesan muta'addi kita panggil mutawak. Tapi guna lafaz yang sama lah, daripada tawa'a yutawi'u mutawa'atan kan. Jadi kalau taba'ah, benda yang kena kesan taba'ah tu dia panggil intaba'ah. Kalau kasara pecahkan. So benda yang pecah tu panggil inkasara. Salah satu sifat ciri-ciri khusus bagi bab infa'ala yang fa'il nombor 7 ialah mutawa'an. Ini menerima kesan fi'il muta'addi. Intiba. So wahyu tu dia datang masuk ke dalam dada Isa alaihissalam dan benda yang datang tu datang daripada atas lah. Min alami uluwi. Alam yang atas daripada Allah Subhanahu wa taala. Alami uluwi. So mana ini salah satu bentuk wahyu yang diturunkan, bukan melalui cara sebagaimana biasa yang Jibril alaihissalam turun dalam bentuk manusia. Kan? Dipanggil tamassul dalam bentuk manusia. So, la an tariqi, bukan dengan cara penyerupaan Jibril. Tamassuli Jibril lah. Daripada misal Jibril berbentuk rupa yang masuk dalam rupa dengan bentuk manusia, fi surati dalam bentuk manusia, bashar. Dan bukan juga dalam bentuk la an tariqi ilqa'il kalam ilaih, bukan dia menyampaikan wahyu kepada Isa alaihissalam. Dia pergi gitu aja, pergi tup, tanpa ada perantaraan Jibril kau mari kau, tup, ada. So dia rasa nak menyampaikan. Wa ilqa'i tidak juga dengan mengilqa'kan, alqayuliku artinya mencampakkan, artinya mewahyukan menerusi kalam. Al-kalam menyampaikan kalam, menyampaikan wahyu kepada Isa. So dengan sebab intibak ni, dengan sebab mana campakan ataupun print pada dada dia ni, terasa dia ada pada dada dia, pada qalb dia, maka ini seolah-olah macam dia bercakap bagi pihak diri dia, seolah-olah macam tu lah. So fabi sababi, dengan sebab hazal intibak, bisababi hadzal intibai jara, maka terjadilah kalamu, berlakulah speech daripada Nabi Isa alaihissalam yang menggambarkan musy'irun, kalam musy'irun ila nafsihi, yang menggambarkan bahawa ia datang daripada diri dia, berhubung dengan perbuatan dia, binisbati tilkal af'al.
Binisbati tilkal af'al mungkin maksud dia percakapan dia tu sendirilah, ataupun perbuatan dia. Af'al ni perbuatan dia bercakap itu seolah-olah datang daripada diri dia. Dan benda ni dia kata bukannya satu benda yang hakikat kenyataan ni bukan satu benda yang sukar difahami, bukan benda yang hidden, tersembunyi, sukar difahami. Tak. Wal haqiqatu, ini keterangan tentang cara intibak ni yang menyebabkan dia bercakap bagi pihak, macam hadis kursi juga kan. So bukan benda yang sukar difahami. Ghairu khufiyatin. Kerana semua orang tahu bahawa utusan biasanya bukan bercakap bagi pihak diri dia. Walaupun dia menggunakan sirah mutakallim. Walaupun dia menggunakan sirah mutakallim. Jadi dalam Quran Allah ratlah kenyataan ni, kenyataan yang batil tu dalam Quran. Wabil jumlah, apa makna jumlah? Ringkasnya, kesimpulannya. Wabil jumlah. Ingat nahwu lagi ke? Ayat. Wabil jumlah. Siapa kau ngaji apa? Ni pun tidur, bangun pun ingat nahwu kan? Wabil jumlah mana ringkasnya, kesimpulannya. Total. Asal jumlah total. Kita buat hisab dengan total, jumlah berapa jumlah? Total yang berapa? Total kesimpulan daripada apa yang kita buat. Khulasatul qawl bil jumlah. Tak biasa. Ni biasa. Ni klasik sikit. Jadi Allah telah rad. Allah telah rad, telah menolak mazhab yang batil ini, fahaman yang batil. Raddallahu ta'ala hadzal mazhaba al-batila. Ini disebut dalam Quran lah. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah ya. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Surah Maidah. Allah kata sesungguhnya kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu tiga. Yang ketiga daripada yang tiga. Sepatutnya Allah mengatakan tidak ada Tuhan melainkan satu Tuhan. Wa bayyana anna Isa Abdullah. Dan Allah sebut dalam Quran bahawa Isa itu ialah terang-terang Abdul, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ruhul Mutahhar, disebut Ruhul Qudus kan. Anna Isa Abdullah wa anna Isa Ruhullah wa Ruhuhu. Wa bayyana anna Isa, Allah menerangkan bahawa Isa itu ruhnya yang disucikan. Apa? Haruf. So, ruh ni makna saya dan roh itu ditiupkan. Allati nafaqaha. Melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Nafaqaha, yakni Allah meniupkannya melalui perantaraan Jibril ke dalam rahim Maryam yang benar. Siddiqah. Dalam ayat Quran disebutkan wa Maryam binta Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina.
Wa Maryam binata Imran allati ahsanat. Dan Maryam anak perempuan kepada Imran yang menjaga kemaluannya. Maka kami tiupkan di rahim dia apa? Dalam kandungan, dalam rahim dia ini min ruhina, daripada ruh kami. Ruh sini mana ruh yang Allah ciptakan, ruh ciptaan kami. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi kanat min al-qanitin. So, banyaklah ayat-ayat yang sebut tentang ini, tentang apa? Tentang Allah mencampurkan ruh. Dan dalam ayat lain Al-Qaha, Al-Qaha, Innamal Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Al-Qaha campur Al-Qaha ila Maryam. Sesungguhnya Al-Masih itu ialah Isa bin Maryam, adalah Rasulullah dan juga kalimah. Kalimah itu Allah yang campakkan kepada Maryam. Wa ruhun minhu, dan ruh daripadanya. Ini yang orang Kristian kata ni ruh daripadanya. Maksudnya dia sebahagian daripada ruh Tuhan. Tarikh salat aknu. So, jawapannya pun banyaklah. Jawapan yang diberikan ruh ni bukan minhu, sini bukan bermakna sebahagian, bukan min tab'idiyah. Minhu dan min ruhun min indihi, mari daripada sisi Allah. Yang kita betul lah. So dia ni ia juga tiupan ruh daripadanya, daripada Allah. So kalau daripada Allah mestilah satu juzuk daripada Allah. Kalau kata min indihi, maknanya ciptaan Allah. Sebab dia boleh jadi min tabi'idiyah. So boleh jawab gitulah, apa tu, misalnya kejadian Nabi Adam kan, disebut wa nafaqtu, fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi, min ruhi. So sini bukan bermakna ruh itu sebahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. So kalau kamu pakai ruh tu juga untuk Isa, di sini kenapa tak boleh pakai? Adam sebahagian daripada Allah. Di mana penggunaan ruh tu lazim, dah biasa dah digunakan untuk fa arsalna ilaiha ruhana kan.
Ini pun nisbah mutakallim juga. Fa'arsalna ilaiha ruhan. Kami kirimkan kepada Maryam ruh kami. Ruh kami Jibril. So, ruh juga digunakan untuk mana? Bukan selain daripada ruh tu, maknanya makhluk lain. Jibril alaihissalam. Jadi ruhum minhu bukan makna tab'id, bukan makna zat Allah Ta'ala, tapi dia boleh berbagai-bagai. Mana nak keluar macam ni? Nak keluar pada tutup double klik. So, wa annahu ta'ala ayyadahu bi ruhil qudus. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkuatkan Nabi Isa alaihi salatu wasalam dengan apa? Dengan Ruhul Qudus. Ini ada yang Al-Quran juga, wa id ayyatuka. Kecil ya. Id ayyatuka. Hah? Oh, jatuh. Mau nampak anda? Ingatlah ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala berkata, Ya Isa, wahai Isa ibnu Maryam, ingatlah kamu kepada nikmat aku kepada kamu dan kepada emak kamu, ketika mana aku memperkuatkan kamu dengan iz ayyatuka bi ruhil qudus. Ini ayyatuka, so, wa ayyadahu bi ruhil qudus. Tak, ruh yang Allah bagi kepada Nabi Isa AS tak sama dengan ruh orang lain. So ruh itu ada kekuatan. So ulama katakan upama seperti tenaga elektrik lah. So kadang-kadang dia banyak fungsi dia kan. Kadang dia boleh menggerakkan orang. So, sebab itu Nabi Isa boleh menyembuhkan orang, boleh menghidupkan orang mati. So ruh yang dia beri itu kekuatan pada dia. Mana? Ini satu tafsir lah. Ini satu tafsir. Lagi dia panggil ruh ni dia panggil yang Jibril lah, betul lah Jibril, tapi kekuatan tu yang Jibril bagi tu dia panggil nafkhatun Jibriliyah. Nafkhatun Jibril, tiupan Jibril. So tiupan itu, ruh itu mempunyai kekuatan yang berbeza dengan orang lain, dengan anbiya lain. Walaupun anbiya lain diberikan Ruhul Qudus juga, tapi Ruhul Qudus yang ada pada dia itu diayatkan, ditakyidkan, diperkuatkan. Wa hatahu bi inayatin khassa. Hata dia dijaga, hafizahu. Jenazah.
So hafizahu, hata artinya hafiza ataupun ta'ahadahu bijalbi ma yanfa'uhu wa dafa'a ma yaduruhu. Ta'ahadahu bijalbi, menentukannya dengan jalbi, boleh tarik, boleh memperolehi sesuatu yang memberi faedah kepadanya, dan juga boleh menolak apa yang beri mudarat, ma yaduruhu. Hatahu hafizahu wa ta'ahadahu bijalbi ma yanfa'uhu wa daf'i ma yaduruhu. Apa yang mana? Bijalbi bidaf'i. So Allah jaga dia dengan satu jagaan yang khusus lah, perhatian yang khusus. So inayatin khasatin. Wa hatahu alaihi salatu wassalam, Allah menjaganya dengan tumpuan, dengan perhatian yang khusus, bi inayatin khasatin. Lagi wabi jumlati juga, secara ringkasnya, kulasahnya. Iskal yang kedua mana yang mana? Yang Ibnu lah. Yang mana? Ni ya? Yang ni untuk yang ni 1, 2. Jawab sani lah. Untuk iskal sani ni ada 2 lah. So yang ni untuk Ibnu, yang ni untuk Ibnu kan, yang ni untuk Abun lah. Lagi wabil jumlati falau faradna anna Allah subhanahu wa ta'ala zahara fil kiswah ar-ruhiyah allati hiya min jinsi arwah. Ini jawab kita panggil dalam bentuk jidal, kita panggil ini jawab dalam bentuk taslim. Mana kita timalah yang kamu kata tu, Tuhan masuk dalam tubuh kau, dalam berbagai bentuk lah. Satu dalam bentuk seolah Tuhan ni menyelubungi kan, satu Tuhan ni hulul. Okay, kita terima kenyataan kamu tu. Tapi boleh tak itu dinamakan sebagai ittihad, kesatuan? Istilah yang kamu guna tu boleh tak dinamakan ittihad? Kan kamu kata tadi 3 ni ittihad, dia tak boleh dipisahkan ittihad, duduk sekali kan, dia macam tauhid kan. So kita terima lah yang apa tu, macam Tuhan masuk apa semua, masuk tu bolehkah dikatakan ittihad? Masuk dalam bentuk apa tu, pakai baju ke kan, macam ruh ni masuk kepada kita kan, ruh masuk kita ni baju lah kan. So dia kata falau faradna anna Allah Ta'ala zahara fil kiswah. Baik, kalau kita andaikan, faradna,
Anallaha ta'ala zahara fil kiswah ar-ruhiyah. So Allah mari dalam bentuk pakaian. So pakaian ruh. Zahara fi kiswatur ruhiyah. Dan kiswatur ruhiyah ni termasuk dalam jinsi, termasuk dalam jenis ruh juga kan. Allati hiya min jinsi arwah. Kita mati seorang sebut arwah tak? Uruf begitu. Doa kepada arwah yang telah meninggal dunia. Bunyi sedap. Ruh yang telah meninggal dunia. Saya rasa dia ambil daripada masa kita baca taklid kan. Wali arwahina wa bi arwahi abaina apa semua kan. So dia ambil tu. So dia ambil tu lepas tu. Ataupun falau faradna anna Allah Subhanahu wa taala zahara, satu zahara kan, yang kedua tadarra'a, ataupun mungkin wa tadarra'a dan dia masuk ini ni ya, betul tak? Bismillah. So tadarra'a apa mana tadarra'a? Dia berpakaian dengan pakaian kemanusiaan, bil basyariyah. So kalau kamu kata gitu pun, maka dia tidak boleh yang tabiku lafzu ittihad, tak boleh mutabaqah dengan lafaz ittihad. Tak boleh kita apply lafaz ittihad kepada makna ini. Fala yang tabiku lafzu ittihad. Lafaz ittihad ni tidak boleh apply kepada makna ni, makna yang kita maksudkan tadi, ala hadzal makna. Ini kalau kita kaji betul-betul lah, inda tadqiq. Tadqiq maknanya kita buat secara, fikir secara halus. Im'an sama jugalah, fikir secara mendalam. Ittihad mana diri jadi satu. Im'an. Ittihad. Sebab dia kata Allah Ibnu dengan Ruhul Kudus tu satu. Ittihad lah. Sebab apa yang pertama ni kita kata tak boleh? Yang ni kuswah ni, ruh masuk. Ruh Allah, dia kata ruh Allah masuk ke dalam tubuh kan? So macam dia kata kalau kehidupan biasa kita tengok orang masuk hantu atau orang masuk jin kan, masuk dalam jin. So jin masuk dalam badan kita, pada orang yang dirasuk jin. So dia tak kata jin tu ittihad dengan orang tu. Dia berasing kan. Ini terbatal lah yang ni. Kalau yang ni, yang tadarra'a bil basyariyah wa tadarra'a bil basyariyah, ini kita panggil bukan. Yang ini betul sama dengan yang itu tadi. Macam mana? Menjelma sebagai manusia. Berpakaian sebagai manusia. Menjelma manusia ni at-takwin ni. Ini memang dia masuklah dalam tu. Mana soalan macam dia pakai dah. Body kita ni pakaian, Tuhan masuk dalam. Illa bitasamuhin, melainkan kalau kamu tak menghiraukan
hakikat makna yang sebenar. Illa bi tasamuh. Tasamuh mana kita tak kita tak bercara, tak hiraukan, tak pedulilah. Maksudnya kalau anda buat kasar dengan anak pun anak okey, tak apalah. Tasamuh, beri keizinan. Sebab kalau anak ambil perhatian, anda marah, tasamuh. So makna moden ni tolerate kena tasamuh, toleransi. Yang ni maknanya kita tidak ambil peduli tentang makna hakiki. Ni apa benda ni? Dari situ Baik. Paling dia kata kalau kamu nak samakan ni apa tu Tuhan dengan makhluk ni, lafaz yang kamu boleh guna ialah takwim. Kalau yang tu jauh dia kata, yang paling dekat guna takwim. Sebab aqrabu alfazi li hadzal ma'na ialah at-takwim. Takwim daripada qiwam. So qiwam maksudnya benda asal. So mana takwim, kita mengasalkan benda tu. Mengasalkan. Mestinya sama takwim dengan mahiyah. Mahiyah. Inti asal itu, inti benda sesuatu. Artinya Isa tu dia bashar kan, manusia kan. So kemanusiaan Isa tu telah masuk dalam Al-Masih. Masuk dalam bentuk mahiyat. Ain dia. Ain Masih. Masih tu Ruhul Qudus lah. So dia jadi mahiyah. Essence. So dia bukan lagi bercampur-campur, dia mari duduk depek tak. Memang dia campur jadi benda yang sama lah dengan benda tu. Satu makna dia gitu kan. Makna Isa tu, yang Bashar tu masuk dalam Al-Masih. Bersatu situ. Yang kedua makna dia surah. Suratun. Surah. Yang kita panggil tamassul basyariyun. Tamassulun basyariyun. Tamassul basyariyun. Yang ini Tuhan menjelma sebagai manusia. Sebagaimana Jibril menjelma jadi apa tu Dahyah Kalbi kan. Misluhu apa dia tulis misluhu? Ni kesimpulan ni ya. Hasilu ma qalahu al-Imam Musannif, kesimpulan daripada apa yang disebut oleh pengarang al-Musannif ialah anna Nasara, bahawa Nasara yaquluna, mereka berkata bahawa berlakunya ittihad, penyatuan, bil ittihad antara Allah, bainallahi ta'ala wa baina Isa alaihi wasallam. Lagu mana cara dia? Yang pertama, bi anna Allah ta'ala taqammasa, Allah memakai dengan pakaian kemanusiaan. Taqammasa taqammasa bashariyata Isa. Taqammasa bashariyata Isa. Bashariyata Isa. Dengan pakaian manusia ini jadi pakaian Isa alaihissalam. Maka jadilah dia muttahid, bersatu. Fasara muttahidan ma'ahu. Musannif menolak pandangan ini. Faradda alaihim al-musannif
wa qala law faradna anna Allah Ta'ala sara ruhan fi awal al-amr. Maksudnya Allah awal-awal lagi jadi ruh. Anna Allah Ta'ala sara menjadi ruh awal-awal lagi fi awal al-amr. Summa taqammasa. Kemudian Allah berpakaian dengan pakaian manusia, yakni Isa alaihissalam. Sanian, keduanya, kali yang kedua. Jadi fala yantabiqu alaihi lafzu ittihad. Benda ni tak boleh apply kepada lafaz ittihad. Artinya lam yasir, Allah tak jadi ma'a hadza, dengan hal ini Allah tak jadi muttahid dengan Isa alaihissalam. Dari segi pandangan yang mum'in, pandangan yang halus, detail, fi nazari al-mum'in. So kalau kita tekun, kalau kita fikir halus, mana dia memang tak boleh ittihad lah. Sebab apa? Lianna Allah Ta'ala bimanzilati ruh. Kerana Allah ni pada kedudukan ruh. Sedangkan wa basyariyatu Isa, lianna Allah wa lianna basyariyatu Isa pada kedudukan jasad, dan ruh dengan jasad ni benda yang berlainan kan. Wa ruhu la takunu muttahidan ma'al jasad abadan. Tak mungkin dia kata ruh boleh bersatu dengan, bersatu artinya bi'ainihi kan, satu, tak boleh. Sebab dia boleh bercerai pun ruh dengan jasad. Sebab ruhu la takunu, tidak akan jadi muttahid, united, muttahidatan ma'al jasadi abadan, forever. Sebaliknya ruh ni dia sebagai pelengkap saja, muqawwimatan wa mu'addilatan, dia membetulkan saja, hanya fasbu, hanya fungsi dia sebagai muqawwimah saja. Sama lah. Fahasbu, hanya cukup, mana hanya berfungsi sebagai bagaimana boleh dia kata mereka yang zalim itu menyatakan berlakunya ittihad antara Allah dengan hambanya Isa? Fa kaifa yaqulu zalimuna bil ittihadi bainahu tabaraka wa ta'ala wa baina abdihi Isa alaihissalam. Habis itu. So wamisluhu, yang seumpama itu Allah Subhanahu wa taala, amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. So, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka katakan. Ini orang yang zalim tu. Mana? Tak faham. Ni. Ni ke? Syahwalillah. Okay, kalau musyrikin ada contoh dia zaman ni seperti siapa, Yahudi pun zaman ni seperti siapa, Nasara pun ada juga contoh dia zaman sekarang ni kata.
Ummu Zajun Nasara. Contoh Nasara pada zaman ini. Wa in syi'ta, kalau kamu mahu, in syi'ta, nak lihat contoh antara namuzajan, contoh contoh bagi puak ini, lihadal fariqi, fanzur, maka tengoklah, fanzuril yaum, fanzuril yaum, tengoklah hari ini kepada puak-puak, dia kata aulad ni budak-budak yang ikut masyaikh. Ke zaman Syawarillah tu zaman sufi kuat, dia ada dua sini, satu sufi sesat, satu sufi yang dibawa oleh Syawarillah. Sufi sesat memang sesat sungguh lah, memang dia jadikan masyaikh tu sebagai macam Tuhan lah, tempat minta segala-galanya kan. So ila auladi, ini anak-anak masyaikh artinya pengikut-pengikut masyaikh, dan juga pengikut-pengikut wali-wali yang dikatakan wali. So madza yazunnu bi abai, so dia guna perkataan aulad kan, sebab sesuai dengan Nasara tadi kan, aulad dengan bapa tadi kan, padahal pengikut dengan syekh lah. So auladil masyaikh wa auliya, madza yazunnuna, apa yang mereka anggap, apa yang mereka anggap tentang bapa mereka yang meninggal dunia tu ataupun yang masih hidup lagi, bi abaihim. Bapa mereka ini masyaikh mereka ni kan, masyaikh dengan aulia. So mereka ingat macam Tuhan dah lah, wakil Tuhan dah, ataupun memang Tuhan, macam Syiah, setengah Syiah kata Ali ni memang Tuhan dah kan, Ali ni Tuhan, setengah Syiah kata Ali memang Tuhan. Kamu akan lihat, dia kata fanzur ila ayyi haddin, tengoklah mereka tu sampai kepada hak mana dah yang telah mereka sampai wasalu, berkenaan dengan masyaikh mereka ataupun awliya mereka, bihim. Namun Allah kata orang yang zalim tu nanti mereka akan tahu tempat kembali mereka. Wa sayalamul ladina, orang-orang yang zalamu akan mengetahui ayya, di mana tempat kembali mereka. Munqalab artinya tempat kembali, yang mereka akan kembali, yang qalibuna. Aqidatu maslubiyati masih raddu alaiha. Akidah, kepercayaan tentang Nabi Isa AS disalib. Maslubiyah artinya disalib. Aqidatu maslubiyati, dan penolakan terhadap akidah ini, waraddu alaiha. Di antara kesesatan mereka, wa min dhalalatihim, di antara kesesatan mereka yakni Nasara, ialah mereka percaya dengan, mereka meyakini, yajzimu, mereka meyakini bahawa Isa alaihissalam dibunuh, yakni disalib, bi anna Isa alaihissalam qad qutila, dibunuh. Sedangkan dari segi realitinya, ma'anna artinya sedangkan, dari segi wakilnya, realitinya, ia bercanggah dengan yang demikian, khilafu zalika, yang sebenarnya sebagaimana yang disebut oleh Quran, hanya waqad syubbiha lahu, mereka diragukan, waqad syubbiha, diserupakan Isa kepada mereka, waqad syubbiha lahu. So dijadikan Nabi Isa AS serupa dengan orang lain, menyebabkan mereka jadi ragu-ragu.
So waltabasa al-amru, iltabasa yaltabisu, dia menjadi tak jelas, menjadi tidak jelas perkara tentang kematian Isa itu kepada mereka. So mereka menyangka bahawa yang diangkat itu ialah yang dibunuh. Mereka menyangka qatlan fazannu raf'ahu ila as-sama' ialah qatlan. Pengangkatannya ke langit itu ialah pembunuhan. Artinya yang naik ke langit itu ialah yang dibunuh. Mana mereka menyangka Nabi Isa itulah yang terbunuh. Ini ayat aja, maksudnya fazannu anna Isa maqtulan. So Isa tu dah angkat langit kan, so itu yang panggil raf'ahu. Ini Isa kan, wazannu Isa maqtulan. Orang kan ada dua orang kan, satu yang dijadikan sebagai Isa alaihissalam, Yahuda, nama dia Yahuza. So Yahuza ni diserupakan muka dia dengan Isa alaihissalam. So mereka menyangka yang diserupakan itu ialah Isa-nya. So dia kata sini mereka menyangka Isa itu ialah yang dibunuh, itu ialah Isa. So ar-rafa'a ila sama' ni bukan Isa kan. So maktulan ini ialah bukan Isa kan. Ni ayat saja ni, ibarat aja. Dia ni suruh hantar pening aja ni. Dia nak soal apa ni? Dia nak katanya mereka menyangka Isa itu ialah yang dibunuh, bukan Isa tu yang diangkat di langit. Tu dia guna perkataan raf'ahu ila sama', ialah Isa kan. Qatlan ialah maqtulan, orang yang dibunuh, yang disalib. Bukan. Ain benda yang sama, benda. Orang yang diangkat itulah orang yang dibunuh. Dia sangka. Dia guna ayat instead of jasad. Instead of jasad, dia guna ni. Dia guna masdar. Ada satu tafsir yang menyatakan macam itulah. Nabi Isa tawarkan, mana di kalangan kamu yang nak aku nak naik ke langit ni, siapa yang nak ganti aku? So ada seorang pemuda pemuda, salah seorang pemuda itu. Ada satu lagi yang Yahuza tu kan, di kalangan orang Yahudi tu juga diserupakan. So Quran Rasulullah ni dia mengakui lah ada Yahuza. Ini tafsir kita. Kita. Yang dia memang dia percaya itu Nabi Isa. Sebab Quran memang sukut lah bab ni. So Quran memang silent lah tentang hakikat dia. Dia cerita ringkas saja. Man huwa syubbiha. So aqidatu maslubiyatil masih waradu alaihim, akidah penyaliban Isa al-Masih dan juga penolakan terhadap akidah tersebut. So di antara kesesatan mereka ialah mereka meyakini bahawa Isa telah dibunuh, sedangkan dari segi realitinya ia bercanggah dengan apa yang mereka faham, yakini. Sebenarnya Isa telah diserupakan, waqad syubbiha, kepada mereka. Waltabasa alaihi amr, mereka menjadi ragu-ragu tentang perkara tersebut. Mereka menyangka bahawa yang diangkat ke langit itulah sebenarnya yang dibunuh.
Ini mereka menyangka yang orang Islam faham yang diangkat ke langit itulah yang dibunuh. Isa yang dibunuh itu. So mereka faham sebenarnya Isa kan. Kita faham yang syubbiha lahum. Tapi Dia faham macam mana dia faham yang angkat naik. sebab memang ini Syahwalullah kata. Syahwalullah kata mereka menyangka yang diangkat ke langit ini yang kita faham. Ni yang kita faham. Kalau buang ayat ni sudah beres lah. Fazannu annahu maqtulan. Fazannu annahu maqtulun. Sama juga. Fazannu annahu alladhi rufi'a ila as-sama' huwa maqtulun. Wara'au mereka melihat, mereka merawikan, mereka meriwayatkan, warawau kesalahan ini silap sangka ni al-ghalata turun temurun, kabiran an kabirin. Kabir itu yang besar lah, daripada yang besar kepada yang besar, daripada yang besar kepada yang besar, turun temurun lah. Kabiran ni ambil daripada kabirin tu kan, kabiran ni ambil daripada kabirin tu, senior ambil daripada senior tu, rawi ni ambil daripada rawi tu, rawi yang pertama mesti lebih tua lah kan. Lalu Allah membuka tirai hakikat yang sebenarnya tentang perkara tersebut. Fakashafa, membuka as-sitara, tirai, langsir hakikat yang sebenarnya, hakikatul amr dalam Al-Quran, dengan Allah berfirman qailan, sebenarnya mereka tidak membunuh Isa, wama qataluhu, tidak juga menyalibnya, wama salabuhu, walakin hanya diserupakan Isa itu kepada mereka, walakin syubbiha lahu. Mana ni? Kabiran kabiran memang kita guna pun. Jadi pinjam moden masuk ni. Moden pun semua ambil daripada ni. Cuma ayat kita panjang-panjang sikit. Tapi adalah kabiran kabirin tu. Cuba tengok hands word. Dia memang ada kabiran kabirin. Tak percaya? Kalah saya Mana kabiran? Ada? Bukan kabir, kabiran. Tak nak sabar sebab saya biasa lah duk guna, duk tengok ni. Tak apalah, balik tengok sendirilah.
Ni si kabir. Oh, ada kat kabir tadi. Ada kat kabir. Si kabir. Kabir. Ada tak? Kabiran kabir. Oh, tak ada juga. Ada, balik cari sendiri kan. Ada, saya memang tengok pun. Kabiran kabir. Okey, tengok di sini. Habis itu. So, kebanyakan Kristian mempercayai kesalahan Adam adalah dosa yang tidak terampun. Asalnya kan. Asal kena salib ni, Nabi Adam ni memang dosa dia yang pertama sekali makan buah kuldi apa semua tu kan. Tak diampun, kemudian dia dipindahkan kepada anak cucu dia. So diampunnya ialah dengan ni, dengan pengorbanan Isa tadi. Dia perlu dipunish. Anak Adam ni perlu dipunish. Punishment kepada Nabi Isa AS. Dia yang menanggung semua dosa. Sebab tu dia perlu disalib. Jadi so dia penebus dosa manusia. Siapa yang cipta ni? Paulus lah. Paul. Okey, yang seterusnya, wa amma ma zikru fil injil. Wa amma ma zukira fil injil min qawli Isa fi hadzal bab fa ma'nahu annahu ikhbarun bi jur'atil yahud wa iqdamihim ala qatlihi walakin Allah Ta'ala anjahu min hadhihi mahlakah. So ni qaul dia kata dalam Injil memang ada sebut peristiwa ni. Peristiwa tentang apa tu? Sini nak tunjuk ada kata-kata Isa di Matthew, Mata, Mark, Matthew, Mata, Matthew. So Matthew bab yang ke-26 tu ada cerita tentang ni lah. Jadi ada kata-kata Nabi Isa tu menggambarkan tentang dia akan disalib apa semua tu kan. So kata-kata dia tu sebenarnya dia kata itu berita tentang Nabi Isa nak ramalkan keberanian Yahudi, kejahatan mereka untuk bunuh Nabi Isa AS. Kemudian Allah selamatkan Nabi Isa AS daripada kecelakaan itu kan? Walakin Allah Ta'ala anjahu, menyelamatkannya. So fi hadzal babi, dalam bab ni, fa ma'nahu, makna dia kata Syah Waliullah, dia itu hanyalah Nabi Isa hanya nak menceritakan ramalan dia, ikhbarun tentang Yahudi berani, al-Yahud berani untuk bunuh dia, dan juga rancangan mereka nak aqdama yuqdimun kan. So, rancangan mereka untuk membunuh Nabi Isa AS. Jur'ati, berani. Usaha Yahudi. Jara'ah. Keberanian. Dan Allah menyelamatkan, walakin Allah Ta'ala anjahu, menyelamatkan Nabi Isa daripada kecelakaan ini, mahlakah. So ada dalam ini yang bab ke, balik tengok dalam bab yang ke-26 dalam Bible, Matthew. Satu lagi Matthew juga, Mata. Kalau mak dia panggil apa? Arab panggil apa? Mata Matthew lah. 27.
Matthew 27 dan Yohana. Yohana ni mana? Yohana, Luke. Bukan. John. Yohana, John. And John bab 19. Ini kata-kata Hawariyun. So, kalau dalam kitab syarah ni ada kita apa? Syarah Aunul Kabir. Penterjemah ni juga Muhammad Said Palampuri, dia tulis syarah, nama dia Aunul Kabir. Dalam internet tak ada, cari dah. Lepas tu dia tulis lah kata-kata ni. So Nabi Isa berkata kepada Hawariyun, dia kata, sesungguhnya dia kata, aku ni sedih, sangat sedih. Mun duduk sinilah semua. Kusuh huna, dan kamu sampai ke pagi bersama aku. Kemudian Nabi Isa pergi untuk solat. Kemudian Nabi Isa datang kepada mereka. Kemudian Nabi Isa dapati mereka sedang tidur. Kemudian Nabi Isa berkata kepada salah seorang yang hadir situ, Batras, dia kata, ni kau, dia kata, nilaian kamunya duduk tidur, bukan nak solat ke apa ke. Aku kan suruh kamu semua jaga malam sampai ke aku, sampai ke pagi. Kemudian Nabi Isa kata, bangun, semayang. Famadha marratan saniyatan lis solat. Kemudian Nabi Isa pergi semayang lagi. Kemudian dia datang lagi, dia dapati mereka tidur lagi. Fatarakahum wa madha. Kemudian Nabi Isa tinggalkan mereka. Kemudian Nabi Isa datang kepada talamiz dia tadi. Wa qala lahum namu. Tidurlah kamu, berehatlah kamu. Unzuru. Tengoklah kamu, sesungguhnya masa sudah tiba. Qad iqtarabat tilkas sa'ah. Wa ibnun nas yuslabu. Dia kata anak kepada manusia, ibnun nas, dia lah kan. Ibnun nas yuslabu, akan disalib bi aidil fujjar az-zulma, di tangan orang yang zalim, jahat, fujjar, kan, zalim. So seolah-olah kalau orang baca ni dia kata memang dia disalib lah. Tak, Nabi Isa nak ceritakan dia orang Yahudi dalam perancangan untuk menyalib dia. Bukan final ni dia akhirnya akan disalib. Ada Injil lah ni. Ada Injil. Bahasa Arab. Injil kan ada semua bahasa kan. Nabi Isa? Dia punya kerasulan. 5 tahun? Tak tahu kan? So yang ni dia tak bagilah. Yang okey, yang ni pun sama juga. Dia kata kalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Hawariyun ni timbul daripada nasyir, nantinya timbul daripada tak jelas mereka kepada perkara tersebut, an istibahil amr. Ada orang kata ni hal ni tak betul lah, sebab memang Hawariyun semua jelas belaka. Tapi ini dalam Injil tu menampakkan bahawa soalan mereka tidak jelas. Padahal semua sahabi ini Hawariyun memang jelas, dan Nabi Isa dah beritahu dah dia akan akad di langit sebagainya. Kan? Wa adami wuqufihim ala haqiqatir rafa. Kerana tidak ni adami yang saya selalu guna tu kan. An adami wuqufihim. Mereka tahu. Kerana mereka tidak tahu tidak mengetahui tentang hakikat apa yang dimaksudkan dengan angkat tu.
Diangkat ke langit yang mana mereka ni tak biasa. Lam yakun ma'lufan. Mereka tak biasa, tak boleh diterima oleh akal mereka. Li'uqulihim. Tidak juga mereka biasa mendengar perkataan angkat ke langit ni. Mungkin dia dengar tu, dia kata Nabi Isa ni nak cakap apa ni, sebab mungkin simbolik ke apa kan. So mereka tak faham. Wala li asma'ihim. Ini according to the bahasa yang Injil zaman sekarang lah. Tapi kalau hakikatul amr, Hawariyun semua tak ragu tentang Nabi Isa akan diangkat. Lagi, yang akhir sekali. Nak habis dah kita ni. So, di antara kerosakan kesesatan yang dilakukan oleh Nasara ialah mereka mengubah tentang ramalan akan lahirnya Fariqlit. Tahrifuhum, pengubahan mereka terhadap ramalan iaitu berita baik, berita gembira, basyarah tentang lahirnya Fariqlit. So Fariqlit ni simbol untuk Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad. So bahasa Yunan guna Fariqlit. Jadi daripada Nabi Isa guna bahasa Aramaik, kemudian digunakan dalam bahasa Yunan. So Yunan ni ketika dia terjemah perkataan Ahmad misalnya yang dalam bahasa Aramaik ni, ketika dia pindah kepada Yunan okey lagi. Tapi setelah orang Islam tu memang guna sebagai hujah mereka dalam Bible ni, lepas tu mereka tukar. Tukar kepada kalimah yang bukan lagi makna Fariqlit. So wa min dalalatihim, antara kesesatan mereka juga ialah annahum, wa min dalalatihim aidan annahum yaquluna innal fariqlita, bahawa Fariqlit yang dijanjikan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sebab Nabi Isa ada sebut dah dalam Yohana, dalam John chapter 14 verses sama tu verses 15 to and 70, 17 hingga 17. Nabi Isa kata, jika sekiranya kamu cinta kepada aku, maka hendaklah kamu ingat wasiat-wasiat aku. Aku meminta daripada kamu, daripada pihak ayahanda, agar memberikan kepada kamu Fariqlitan, akan mendiahkan kepada kamu Fariqlitan yang lain. Fariqlit yang lain, mana utusan yang lain, supaya nanti dia akan kekal bersama kamu ilal abad, sehingga hari kiamat akan bersama kamu. Banyak lagi lah ayat-ayat yang lain. Ada lah. Cuma Fariqlit nanti dia ubah lah. Dia ubah tu nanti untuk Isa, kelahiran yang kedua. Mana Isa kan pada naik, dia turun sekejap kan. Dia kata yang Isa datang sekejap tu. Itu yang dia maksudkan. Injil. Kali kedua. Dia guna untuk kali yang kedua. Sebenarnya Isa yang Nabi Muhammad yang akan datang. Al-ma'ud huwa Isa nafsuhu. Kan dia kata Isa sendiri yang akan datang. Yang tu dia naik sekejap, dia turun jumpa dengan pengikut dia. Sebab tu ada yang kata perempuan apa Magdalena ke apa semua, dia kata wah aku jumpa Isa kat kubur dia. Dia turun semula kan. Alladhi ja'a ba'da qatli, yang muncul semula selepas dia dibunuh. Alladhi ja'a ba'da qatlihi, dia datang kepada Hawariyin dia kan. Hawariyin ini pengikut dia. Kemudian masa tu dia berpesan pula, wa ausahum bitamassuk bil injil. Isa masa dia turun tu, dia berpesan kepada pengikut dia supaya berpegang tamassuk. At-tamassuki, berpegang kepada Injil. Lalu mereka Hawariyun berkata, mereka Yahudi Nasara berkata, inna Isa ausahum aidan,
Isa berkata juga, dia kata bahawa Isa menasihati mereka juga, berpesan kepada mereka bahawa bi annal mutanabbiina, orang yang mengaku nabi ni akan jadi banyak. Al mutanabbiina sayaksuruna. So nak selamat, dia kata, kamu kena berpegang, sebut nama aku. Faman sammani, orang yang sebut nama aku Jesus, maka kamu terimalah kalam mereka. Faqbalu kalamahu wa ila fala. Kristian je lah kan. Okay. Waqad bayyana al-Quran al-Azim anna al-basharata Isa tasduqu ala nabiyyina. So Quran dengan jelas menyatakan, bayyana, bahawa kabar berita gembira, basyarata al-Quranul Azimu anna al-basharata Isa, berita gembira tentang yang dinyatakan oleh Nabi Isa itu benar untuk Nabi Muhammad. Tasduqu ala nabiyyina, bukannya dalam bentuk ruh Nabi Isa yang turun tu kan, la ala surati ar-ruhiyah li Isa, sebagaimana yang mereka faham. Kerana dalam Injil sendiri dengan jelas menyebut li'annahu qad surriha, ni dhamir sya'n kan, li'annahu qad surriha fil Injil bi'anna al-fariqlit, bahawa fariqlit, bi'anna al-fariqlita yamkusu fikum, akan tinggal bersama kamu lama, dia kata muddatan tawilatan, malah dia akan mengajar kamu ilmu, wa yu'allimu ilma, dan akan menyucikan manusia, wa yuzakki an-nasa. Dan ayat ni pun memang digunakan Al-Quran kan, wala yazharu hadzal ma'na fi ghairi nabiyyina, tak jelas dia kata makna ni melainkan pada nabi kita sahaja. La yazharu, tidak jelas makna ini yang dimaksudkan ini, melainkan makna itu dipakai untuk nabi kita, fi ghairi nabiyyina. Yang ni apa maksudnya? Wa amma zikru Isa wa tasmiyatuhu fal gharz. Adapun Isa sebut nama dia sendiri, tujuan dia untuk membenarkan nubuah. Ini tak jelas ni makna dia apa. Kejayaan nak tengok akhir tu, ayat akhir. Oh, yang ni yang Nabi Isa kata fasammani ni. Atas ni kan? Atas ni kan Nabi Isa sebut ni fasammani. So orang yang menama, sebut nama aku, okey, dia akan terima. So sama ni sini artinya orang yang menerima kenabian Nabi Isa alaihissalam tu wassalam. Bukannya sebut nama dia ni anak Tuhan. Kan? Maksud sini. Dia kata wa amma zikru Isa alaihissalam wa tasmiyatuhu, Isa menyebut nama dia sini. Dan dia sebut sama ni Isa.
Gharzu tujuan dia ialah untuk mentasdikkan, membenarkan kenabian dia. Bahawa dia ni nabi. Bukannya supaya orang menjadikan dia sebagai Tuhan. La an yattakhizahu rabban, Tuhan, ataupun mempercayai bahawa dia itu adalah anak Tuhan. Au ya'taqida bi annahu ibnullah, anak Tuhan. So bahasa Faraklit ni banyaklah. Faraklit sendiri tu ada kata daripada bahasa daripada bahasa Armaik, kemudian Yunan, kemudian pindah kepada macam-macam lah kan. Ada yang kata daripada bahasa Khalidiyah, bahasa Babil. Ada yang kata apa? Dia Armaik dengan Arabik ni tak ada banyak beza. Dia ada bunga-bunga dia tu. Dengan Arabik dengan Armaik. Wallahu a'lam bissawab.